Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, untuk kali ini, untuk sesi ini kita akan sambung lagi sesi PTPR kita. Baik, sekarang ni kita akan ber-PTPR lagi ya, sekurang-kurangnya sehingga 28 Jun 2021. Okey, ini ikut kepada pengumuman yang terakhir ya daripada kerajaan. Baik, untuk subjek bahasa Melayu ni kita akan sambung tema 5 iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Baik, unitnya ialah unit 13. Jadikan inspirasi. Okey, kita akan tengok Baik, untuk sesi yang pertama ni ialah sesi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, sesi yang pertama lah, dalam mana-mana sama je lah sesi yang pertama. Okey, baik. Objektif sesi ni ialah supaya awak dapat bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Okey, kriteria kejayaannya, murid menjelaskan maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Baik. Senang cerita, tujuan kita, objektif kepada sesi kali ini ialah supaya awak dapat bercakap, bertutur untuk menyampaikan maklumat bagi pelbagai tujuan lah. Contohnya nak tanya pukul berapa ke, nak tanya ni siapa ke, nak tanya coklat ni berapa ringgit, burger ni berapa ringgit. Itu ialah pelbagai tujuan. Okay? Bertutur, awak kena bertutur untuk menyampaikan maklumat. Awak nak bagi tahu, okey, ini jam saya ke, baju saya berwarna hitam ke dan sebagainya. Itu ialah tujuan lah. Macam mana awak kena menyampaikan maklumat tersurat menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Tersurat ni, yang tersurat yang ada kat sini ni ialah tersurat bermaksud benda yang nampak. Benda yang awak nampak. Contohnya dalam muka surat ni ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat harus setia kepada raja. Keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Ini ialah macam banting ke bena macam tu dah. Gegantung. Gegantung ni dia mempamerkan maklumat kepada awak. Maklumat yang kita nampak. Contoh maklumat yang kita nampak macam ni lah. Maklumat macam ni dipanggil sebagai maklumat yang tersurat. Tersurat tu maksudnya kita nampak. Dia nampak. Bila nampak, dia kategori tersurat. Tersirat, benda yang tak nampak di sebalik maklumat yang tersirat itu. Apa yang dia nak sampaikan. Contohnya, baju ini tebal. Saya memakai baju yang tebal. Tersurat ni ialah baju yang tebal. Maklumat yang tersirat ialah dia pakai baju tebal sebab bilik itu sejuk ataupun kawasan itu kawasan yang sejuk. Sebab itu dia memakai baju yang tebal. Itu contoh. Tapi bukan tu kita nak belajar hari ni. Saja je Alhamdulillah. Baik. Kat sini awak kena bertutur untuk menyampaikan maklumat bagi pelbagai tujuan. Okey. Maklumat apa? Maklumat yang tersurat. Tersurat. Okey, tersurat. Okey. Okey, baik. Kita akan straight kepada tugasan dia. Apa kehendak adalah macam mana kita nak capai ni. Macam mana nak menyelesaikan dialog? Pertama sekali kena tahulah dialog tu apa. Dialog ni ialah pertuturan, percakapan antara dua ataupun lebih orang. Kalau dua orang dialog, tiga orang dialog. Kalau seorang dia tak panggil dialog, dia panggil monolog. Monolog. Bercakap seorang tu dipanggil monolog. Monolog. M-O-N-O-L-O-G. Monolog. Okey, monolog. Sekarang ni kita nak cerita pasal dialog. Melengkapkan dialog. Macam mana nak lengkapkan dialog? Pertama sekali, kena fahami perjalanan
dialog tersebut. Tahu dia punya mula kat mana, akhir kat mana. Okey, tengok macam ni. Contoh Selamat pagi Cikgu Rizal. Ini ialah permulaan kepada dialog ini. Baik. Alhamdulillah. Baik. Itu ialah permulaan dia. Okey, selamat pagi Zara. Apa kamu baca? Cikgu, saya tengah baca tentang raja kita. Baik. Nampak? Ini ialah perjalanan daripada sini, pergi sini, sini dan seterusnya sampailah ke bawah. Ke bawah ni lah. Ke bawah sekali. Okey. Baik. Itu ialah perjalanan dialog. Awak kena tahu supaya awak tahu cerita dia kat mana mula, dia ni cerita pasal apa. Itu ialah maklumat yang awak kena tahu sebelum kita nak settlekan ruang-ruang kosong tu. Nak tulis apa kat tempat tu. Jadi kita kena tahulah apa benda yang kita nak tulis. Macam mana nak tahu? Tahu perjalanan dialog dulu. Okey? Baik. Kemudian, bila dah tahu perjalanan tu, cari maklumat-maklumat yang ada di latar, gambar latar. Gambar latar ni background dia lah. Okey, background. Apa maklumat-maklumat yang ada? Contohnya dalam muka surat ni dia ada kesetiaan kepada raja dan negara, rakyat harus setia kepada raja, keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Ini ialah maklumat-maklumat tersurat. Maklumat-maklumat tersurat yang ada dalam muka surat ni. Ini ialah maklumat yang awak kena tahu, kena perhatikan. Oh, ini maklumat dia. Okey. Kemudian, kalau ada juga, carilah maklumat-maklumat yang contohnya gambar-gambar kecil yang ada dalam muka surat tu. Mungkin gambar-gambar ni ada memberi maklumat-maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Okey, kalau nak tahu maklumat-maklumat tambahan yang ada ni, contohnya dekat sini ada gambar ni. Nampak gambar gambar ni gambar apa? Gambar ni ialah gambar yang di Pertuan Agong Malaysia. Okey, yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong ni siapa? Okey, yang di Pertuan Agong ni ialah orang nombor 1 dalam negara Malaysia. Dia hierarki dia. Kalau dalam kampung, okey, dalam kelas, yang nombor 1 dalam kelas ialah ketua kelas. Nombor 1 dalam kelas ialah ketua kelas. Nombor 1 orang nombor 1 dalam sekolah kita lah, contoh sekolah kita ialah guru besar. Guru besar tu ialah orang yang pertama, orang yang paling besar sekali dalam sekolah, orang yang paling nombor 1 lah. Dia yang paling berkuasa dalam sekolah. Okey. Faham Dalam negeri, dalam kampung dulu lah. Dalam kampung, orang yang paling nombor 1 ialah ketua kampung. Itu ialah orang yang berkuasa lah dalam kampung ialah ketua kampung. Dalam mukim, orang yang berkuasa dalam mukim tu ialah tok penghulu. Penghulu. Faham? Dalam bandar, dalam negeri, dalam daerah, orang yang paling berkuasa dalam daerah ialah pegawai daerah, nombor 1. DO lah, pegawai daerah. Orang yang berkuasa dalam negeri ialah raja ataupun sultan ataupun yang di Pertuan Negeri, kalau contoh Negeri Sembilan dia panggil Yang Tuan Besar. Itu ialah orang yang paling berkuasa lah, nombor 1 dalam negeri. Dalam negara Malaysia, unik dalam negara Malaysia, ada 1 orang pemimpin lelaki yang paling berkuasa, iaitu Yang di Pertuan Agong. Ni orang Yang di Pertuan Agong. Sebelah ni dipanggil Permaisuri Agong, isteri kepada Yang di Pertuan Agong. Baik. Macam mana nak pilih Agong?
Agung ni dia dipilih melalui satu sistem iaitu Majlis Raja-Raja. Dia akan tentukan. Dia ada giliran Raja dan Sultan sahaja. Dan yang Tuan Besarlah Negeri Sembilan. Yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak itu tidak ada wakil dalam Majlis Raja-Raja ni. Jadi dia tak boleh jadi agung lah. Okey. Kau tak silap benda pun dah sama-sama dah lama sangat tak pergi tapi rasanya macam itulah. Agung ni dia akan dipilih melalui penggiliran. Contohnya satu kali dipilih menjadi agung, tempohnya ialah 5 tahun. 5 tahun atau kalau sekiranya mangkat yang di Pertuan Agong tu mangkat, timbalan yang di Pertuan Agong ni dia akan memesyuarat balik dan memilih siapa yang seterusnya. Itu dalam majlis raja-raja lah. Itu nanti diorang lah tentukan. Tapi yang sekarang kita nak tahu ialah orang nombor satu paling berkuasa dalam negara kita ialah yang di Pertuan Agong. Ya. Ni. Okey. Baik. Balik kepada muka surat ni. Tengok gambar-gambar kecil dan maklumat-maklumat yang lain yang ada. Contoh kalau dalam kelas biasanya cikgu akan tanya soalan-soalan yang saja-saja je lah untuk bergembira. Okay. Contohnya, cikgu dia pakai tie colour apa? Nampak? Kalau awak tak perhatikan, awak tak tahu. Jadi awak kena teliti. Contohnya, ada berapa pohon dalam gambar tu? Ada berapa pokok? Macam mana tahu kalau awak tak perhati? Jadi, kena perhatikan. Okey? Baik. Perhatikan, teliti semua maklumat yang tersurat, nampak semua maklumat, barulah awak boleh settlekan masalah macam mana nak lengkapkan dialog. Okey? Alright. Jadi untuk tugasan nanti awak boleh buka dalam GC dan lengkapkan tugasan cikgu berikan. Okey? Itu saja untuk hari ini. Okey, untuk hari ini, untuk sesi kali ini. Alright. Bye.